Pelaksanaan struktur latihan dalam perkhidmatan dan hubungannya dengan prestasi pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran guru di sekolah menengah berprestasi tinggi. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Syafiqah binti Idris daripada Universiti Kebangsaan Malaysia. Abstrak. Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti hubungan pelaksanaan struktur latihan dalam perkhidmatan dan hubungannya dengan prestasi pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran guru di sekolah menengah berprestasi tinggi di Negeri Sembilan. Kajian ini menekankan penggunaan model 5 langkah penstrukturan latihan yang terdiri daripada rasional, objektif, aktiviti, penilaian dan maklum balas dalam membangunkan latihan. Kajian ini merupakan kajian deskriptif berbentuk tinjauan di mana instrumen soal selidik telah dibangunkan. Sebanyak 5 buah sekolah menengah berprestasi tinggi di Negeri Sembilan telah terlibat dalam kajian ini dan sampel kajian terdiri daripada 180 orang guru. Dapatan kajian mendapati pelaksanaan struktur latihan dalam perkhidmatan mempunyai hubungan yang signifikan dengan prestasi pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran guru sekolah menengah berprestasi tinggi di Negeri Sembilan. Selain itu, kajian ini juga akan memberikan beberapa cadangan penambahbaikan program latihan dalam perkhidmatan guru di sekolah, di mana hasil kajian ini diharapkan dapat membantu Kementerian Pendidikan Malaysia dan pihak pengurusan sekolah dalam merangka struktur latihan dalam perkhidmatan yang berkesan untuk memastikan prestasi pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran guru dapat ditingkatkan. Kajian ini juga dilihat mampu memberikan implikasi terhadap latihan guru, amalan guru dan dasar latihan sumber manusia KPM. Kesimpulannya, kajian ini membuktikan bahawa latihan dalam perkhidmatan perlu mempunyai struktur yang sistematik dan tersusun bagi memastikan keberkesanan latihan yang dijalankan dan seterusnya meningkatkan prestasi pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran guru. Latihan didefinisikan sebagai proses pembelajaran dan pembangunan sistematik yang meningkatkan kecekapan individu, kumpulan dan organisasi. Pengenalan. Latihan merupakan salah satu cara untuk mengurangkan jurang yang wujud di antara kecekapan, kemahiran, pengetahuan dan sikap yang dipegang oleh seseorang guru. Program latihan semasa dalam perkhidmatan adalah perlu untuk mengorientasikan semula guru kepada matlamat dan nilai baru untuk melatih mereka dalam kaedah pengajaran dan pembelajaran baru, untuk mempersiapkan mereka dalam menghadapi perubahan kurikulum dan memberi mereka pengetahuan dan kemahiran untuk mengajar bidang pembelajaran baru. Latihan dalam perkhidmatan hendaklah dilaksanakan mengikut pelan yang menyeluruh dan teratur yang merangkumi matlamat, objektif, strategi, aktiviti, bahan, pelan penilaian dan prosedur penilaian program yang jelas dan teratur antara satu sama lain. Murtaza 2005 menyatakan bahawa latihan dalam perkhidmatan yang diadakan di sekolah telah mendapat kritikan kerana didapati sebahagian pelaksanaannya tidak efektif dan tidak menepati keperluan sebenar serta melibatkan perbelanjaan latihan yang terlalu tinggi. Manakala PPPM 2013 hingga 2025 menyatakan kajian terhadap 125 pengajaran di 41 sekolah di seluruh Malaysia mendapati 50% pengajaran yang disampaikan oleh guru berada pada tahap yang tidak memuaskan dan hanya 12% pengajaran disampaikan pada standard yang tinggi, iaitu mengaplikasikan banyak amalan terbaik pedagogi. Tujuan kajian. Tujuan kajian ini adalah untuk mengenal pasti pelaksanaan struktur latihan dalam perkhidmatan dan hubungannya dengan prestasi pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran guru di sekolah menengah berprestasi tinggi di Negeri Sembilan. Objektif kajian ini adalah yang pertama, mengenal pasti tahap pelaksanaan struktur latihan dalam perkhidmatan di sekolah menengah berprestasi tinggi di Negeri Sembilan. Yang kedua, mengenal pasti tahap prestasi pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran guru di sekolah menengah berprestasi tinggi di Negeri Sembilan. Dan yang ketiga, mengenal pasti hubungan antara pelaksanaan struktur latihan dalam perkhidmatan dengan prestasi pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran guru. ISIAKA 2002 dalam kajiannya menyatakan bahawa latihan merupakan satu program yang teratur yang direka bagi meningkatkan kemahiran dan pengetahuan pekerja dan seterusnya meningkatkan prestasi. Kunci kepada latihan yang berkesan adalah struktur yang bermakna dan sistematik.
Kipps dan Stolovic 2002 mendapati bahawa struktur yang lebih jelas kandungannya akan memudahkan peserta latihan untuk dapat memahami dan mengekalkan apa yang dipelajari mereka. Penggunaan kaedah atau pendekatan yang betul harus sesuai dengan objektif isi kandungan, kemampuan peserta dan kemudahan yang terdapat dalam program latihan. Juridiko dalam kajiannya mendapati penggunaan kaedah latihan yang betul adalah penting untuk meningkatkan keberkesanan latihan dan seterusnya dapat meningkatkan prestasi pekerja. Kajian ini ingin melihat dengan lebih dekat elemen-elemen penstrukturan latihan yang diperkenalkan oleh Kipps dan Stolovic dalam model 5 langkah penstrukturan latihan. Ini merupakan model 5 langkah penstrukturan latihan Kipps dan Stolovic di mana dalam model ini menekankan kepada 5 elemen iaitu yang pertama rasional, yang kedua objektif, yang ketiga aktiviti, yang keempat penilaian dan yang kelima maklum balas. Rotundo dan Skate menyatakan bahawa prestasi merupakan tingkah laku atau sikap yang menunjukkan seseorang itu berhubung dengan pekerjaannya dan kebiasaannya merujuk kepada tindakan dan tingkah laku di bawah kawalan seseorang individu yang menyumbang kepada matlamat organisasi. Sebagai seorang guru, prestasi mereka sering diukur pada keupayaan dan kemahiran mereka dalam mengendalikan proses pengajaran dan pembelajaran di kelas. Kemahiran dan pengetahuan guru dalam mengendalikan pengajaran dan pembelajaran di kelas perlu dipertingkatkan dari masa ke semasa selari dengan perkembangan sistem pendidikan pada masa kini. Mok Song 2008 menyatakan terdapat beberapa aspek dalam pengurusan pengajaran dan pembelajaran dan di antaranya ialah persediaan perancangan kerja, penentuan objektif atau hasil pelajaran, sumber pengajaran dan pembelajaran, rancangan dan pelaksanaan pelajaran dan kaedah penilaian pengajaran dan pembelajaran. Kajian ini merupakan kajian deskriptif berbentuk tinjauan di mana instrumen soal selidik telah dibangunkan. Populasi kajian terdiri daripada 5 buah sekolah menengah berprestasi tinggi di Negeri Sembilan yang melibatkan 309 orang guru, manakala sampel kajian terdiri daripada 180 orang guru. Jadual 1 menunjukkan bahawa skor rasional, aktiviti, penilaian dan maklum balas adalah berada pada tahap yang sederhana tinggi, manakala skor yang tinggi pula adalah objektif. Secara keseluruhannya menunjukkan skor tahap pelaksanaan struktur latihan dalam perkhidmatan dalam kalangan guru di sekolah menengah berprestasi tinggi di Negeri Sembilan adalah berada pada tahap yang sederhana tinggi. Jadual 2 menunjukkan bahawa kesemua skor dimensi prestasi guru iaitu penyampaian, penggunaan sumber pendidikan, kemahiran komunikasi, teknik penyoalan dan penglibatan dan penguasaan pembelajaran adalah berada pada tahap yang tinggi. Secara keseluruhannya menunjukkan skor tahap prestasi pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran guru dalam kalangan guru di sekolah menengah berprestasi tinggi di Negeri Sembilan adalah berada pada tahap yang tinggi. Jadual 3 menunjukkan pelaksanaan struktur latihan dalam perkhidmatan dari aspek rasional, objektif, aktiviti, penilaian dan maklum balas mempunyai hubungan yang signifikan dengan tahap prestasi pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran guru. Secara keseluruhannya menunjukkan pelaksanaan struktur latihan dalam perkhidmatan mempunyai hubungan yang signifikan dengan prestasi pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran dalam kalangan guru di sekolah menengah berprestasi tinggi di Negeri Sembilan. Dapatan kajian ini menunjukkan bahawa guru-guru di sekolah menengah berprestasi tinggi di Negeri Sembilan memahami kepentingan struktur latihan dalam perkhidmatan yang tersusun dan sistematik dalam menambah baik dan meningkatkan pengetahuan serta kemahiran guru. Dapatan ini menyangkal kenyataan Rusliza et al. Yang menyatakan pelaksanaan latihan dan pembangunan guru hanya sekadar untuk memenuhi syarat yang ditetapkan oleh pihak atasan serta dasar yang telah dibangunkan. Penekanan terhadap kepentingan dalam memberi pendedahan awal mengenai rasional sesebuah latihan, objektif latihan dijalankan, aktiviti yang menarik, penilaian selepas tamat sesi latihan dan maklum balas terhadap perubahan selepas tamat latihan adalah penting dalam memastikan kesinambungan latihan yang dijalankan.
Wanzah menyatakan bahawa guru perlu mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan pendekatan strategi, kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran untuk mencapai objektif dan matlamat pengajaran. Hasil kajian ini menguatkan kenyataan Kipps dan Stolovich yang menyatakan bahawa latihan yang berkesan dan berjaya memerlukan struktur latihan yang tersusun. Struktur latihan yang jelas dan sistematik ini mampu meningkatkan proses pembelajaran yang disampaikan sewaktu latihan dan seterusnya meningkatkan prestasi guru sejajar dengan matlamat dan objektif latihan. Dapatan kajian ini juga mendapati struktur latihan dalam perkhidmatan yang dilaksanakan di sekolah menengah berprestasi tinggi di Negeri Sembilan mempengaruhi pemindahan latihan secara positif dan berkesan. Menerusi kajian ini, beberapa cadangan penambahbaikan dilihat perlu dilakukan. Yang pertama adalah latihan dalam perkhidmatan yang dijalankan di sekolah perlu dikelolakan oleh guru-guru atau jawatankuasa yang berpengalaman dan mempunyai kemahiran dalam pengurusan latihan. Yang kedua, memantapkan latihan guru dengan kandungan latihan yang lebih menarik berkaitan dengan pengamalan dalam bilik darjah, pentaksiran baru dan sebagainya. Dan yang ketiga, memberi penekanan kepada 5 aspek penting pelaksanaan latihan iaitu rasional, objektif, aktiviti, penilaian dan maklum balas. Kajian ini juga turut akan memberi implikasi terhadap 3 aspek utama iaitu amalan guru, latihan guru dan juga dasar latihan sumber manusia KPM. Kesimpulannya, kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti pelaksanaan struktur latihan dalam perkhidmatan dan hubungannya dengan prestasi pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran guru di sekolah menengah berprestasi tinggi di Negeri Sembilan. Dapatan kajian ini mendapati pelaksanaan struktur latihan dalam perkhidmatan mempunyai hubungan yang signifikan dengan prestasi pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran guru. Kajian ini membuktikan bahawa latihan dalam perkhidmatan perlu mempunyai struktur yang sistematik dan tersusun bagi memastikan keberkesanan latihan yang dijalankan. Prestasi pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran guru dapat diperbaiki dan dipertingkatkan dengan latihan yang berkesan dan berfokuskan kepada objektif prestasi. Kemahiran guru dalam mengendalikan PDP adalah sangat penting dalam memastikan kemenjadian pelajar dapat dipertingkatkan. Latihan dalam perkhidmatan berasaskan sekolah perlu diberikan penekanan dalam memenuhi keperluan guru dan relevan dengan perkembangan sistem pendidikan. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi.